Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah beberapa minggu juga tak berjumpa sebab FB Live saya ni ada sedikit masalah teknikal. Tak apa. So, sekarang sudah boleh guna dan kita sambung insya-Allah siri Jom Sembang Kerja Pilot. Siri ini sekadar saya nak berkongsi tentang penerbangan, tentang kapal terbang dan juga ianya merupakan sesi dua hala. Sesi dua hala di mana para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian boleh juga bertanya soalan. Boleh tanya soalan di bahagian komen. Nak komen pun boleh, nak kritik pun boleh, tak apa. Tapi soalan tu dialu-alukan, saya jawab apa yang saya tahu dan saya jawab apa yang boleh. Kenapa ada soalan tak boleh jawab? Contohnya, soalan berkenaan dengan syarikat saya. Saya bekerja, saya seorang juruterbang dengan Malaysia Airlines. Tapi SOP syarikat saya, kita tak boleh bercakap bagi pihak syarikat. Okay? Jadi jangan tanya saya tiket harga berapa, flight hari tu delay kenapa, bagasi hilang macam mana. Yang tu jangan tanya saya tak boleh jawab. Okay? Kalau kita soalan secara umum tentang penerbangan dan yang berkaitan dengan dia, insya-Allah saya cuba jawab ya. Okey. Jadi untuk kali ini, untuk siri ini saya nak cerita sikit tentang autopilot. Autopilot yang biasa disebut-sebut. Kenapa saya nak cerita? Sebab banyak orang anggap autopilot ni menyebabkan pilot ni tak ada kerja pun kat atas tu. Ya. Macam orang biasa kata, kerja pilot ni senang lah. Tanya kenapa? Kan duduk je termenung kat situ ada autopilot. Ada juga orang yang tanya, kapten ni banyak menulis dalam flight je. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuan Syafi'i Darus ya. Selamat datang. Okay. Ada juga yang berkata, kapten ni banyak menulis dalam flight dia. Kenapa pula? Kan ada autopilot, you pakai autopilot, you tulis sajalah. Jadi kalaulah betul autopilot tu macam tu, tak payahlah ada pilot. Kan, kalaulah betul autopilot tu sampai senangnya kerja, kan, tak payahlah sampai 2 orang dalam kokpit tu. Kan kena ada kapten, kena ada co-pilot kan. Kalaulah betul itu tak payah ada pilot ke dalam ke apa kan. So jadi saya nak cerita sedikit tentang autopilot ya. Saya mula berkenalan dengan autopilot ketika saya mula memandu pesawat ya. Ketika itu tahun 91. Tahun 91 ketika saya sudah grad, saya bawa Boeing 737-200, kapal lama ni. Time tu umur saya 19 tahun, alhamdulillah. Dah nak masuk 20 lah sebab saya ujung tahun bulan Oktober. Jadi umur 19 tahun sudah bawa jet. Alhamdulillah. Jadi teknologi pada zaman tu autopilotnya sangat basic. Bahkan nak kata autopilot pun mungkin tidak. Dia semi autopilot. Okay? Di mana saya nak jelas pun susah. Tapi lebih kurang semi autopilot lah. Okay? Kemudian lepas tahun 2 saya bawa Boeing 737-400. 300, 400, 500. Okay? Yang 300 tu dia punya series. Maknanya 400 tu saya sederhana, 300 tu kecil sikit, 500 tu lagi kecil comel. Okay? Tapi autopilotnya dah lebih canggih dah. Lepas tu saya bawa Airbus 330. Dia punya autopilot tu lagi canggih dan boleh juga dalam beberapa aspek kata macam lebih mengelirukan. Sebab autopilot ni, walaupun mereka ni berniat baik, engineer yang buat kapal terbang tu niat baik, dia buat beberapa level tau. Kita panggil beberapa level of redundancy. Maknanya ketika autopilot tu berfungsi secara normal, kemudiannya kalau normal tu rosak, dia boleh downgrade satu level. Jadi ada beberapa fungsi tak boleh pakai, tapi ada fungsi lain boleh pakai. Kalau tak boleh, dia downgrade lagi. So macam ada beberapa level downgrade. Jadi kita sebagai pilot, kita kena tahu banyak tu. Dulu bila bawa autopilot yang basic on off saja, tak payah tahu banyak-banyak sangat. Bila autopilot tu dia dah ada redundancy-nya tu,
Banyak pula kena tahu. Kalau normal macam ini. Kalau alternate macam ini. Kalau direct, tak ada autopilot tapi ada some level of automation control. Begitu. Okey. Ini Airbus 330. Ya. Okey, sampai sekarang ada Airbus 350, ada Boeing 787 yang lagi canggih, yang lagi bagus autopilotnya tu. Jadi okey ya. Nanti insya-Allah lepas ni saya jelaskan ya soalan-soalan. Silakan bertanya dulu, nanti lepas ni saya jawab insya-Allah. Jadi autopilot ini sejujurnya kita memang mengalu-alukannya dan memang menyukainya sebab ia memudahkan kerja. Ia memudahkan kerja tetapi tak adalah sampai tak ada kerja. Okey. So habis tu apa pilot duk buat tu? Katakan kita buat penerbangan biasalah Kuala Lumpur pergi Jeddah. 9 jam lebih kurang kan. Kalau dah ada autopilot tu 9 jam tu pilot buat apa? Okey. Ada kerja sebenarnya. Okey, saya share sedikit lah supaya kita dapat sedikit gambaran ya. Pertama sekali autopilot ni dia komputer. Jadi komputer ni macam mana pun dia nak kena ada input daripada manusia. Maknanya kita kena program, maknanya sebelum penerbangan kita program routing katakan daripada Kuala Lumpur pergi ke Jeddah. Okey, kita program routing. Kemudiannya bila sudah take off apa tu kita set nak mendaki ke paras ketinggian berapa, pada kelajuan berapa ke. Jadi perkara-perkara itu yang kita kena masukkan input ke dalam komputer itu. Dan dalam penerbangan itu pun kadang-kadang ada yang berubah, macam berubah paras ketinggian daripada katakan 31,000 kaki ke 30,000 kaki kepada 34,000 kaki ke. Yang itu kita kena buat manual. Maknanya kita kena masukkan input. Lepas tu autopilot tu pun mendakikan kapal terbang itu. Okey, kadang-kala berlaku pertukaran jalan. Ya. Tak selalu tapi kadang-kala ya. Ruang udara ni kita nampak besar je kan. Tapi dia bukan boleh suka hati terbang je. Dia ada kita panggil highway-nya, kita panggil airways. Ya, dia macam lebuh raya lah, ada jalan. Tak boleh suka hati je, tak boleh terus pergi direct, maknanya kena ikut jalannya tu. Dan kadang-kala berlaku perubahan. Khasnya kalau penerbangan ke Jeddah tu, bila kita sampai di Timur Tengah tu, dekat kawasan Dubai, Bahrain, nak masuk ke Saudi punya ruang udara, kadang-kala ada pertukaran. Jadi apa yang kita dah program sebelum take off di Kuala Lumpur tu, kita kena tukar. Yang itu tu yang manual input. Kena tukar, kena program. Jadi itu. Okey. Jadi dalam flight tu input daripada pilot masih lagi diperlukan. Jadi itu satu kerja pilot. Dia kita reprogram ataupun re-input ke dalam komputer itu, dalam komputer autopilot itu. Itu yang pertama. Apa lagi pilot buat bila tengah guna autopilot ni? Okey, satu lagi ialah mengelak cuaca. Okey, dalam kapal terbang kita ada radar. Okey, tak ada bunyi lah. Okey, dia tak ada bunyi, itu saja saya buat. Dan dia boleh tunjuk mana ada cuaca. Mana ada cuaca yang, mana ada awan, dia tunjuk awan. Mana awan yang gegarannya sedikit atau mana awan yang gegarannya banyak. Kita panggil turbulent lah. Dia pakai color coding. Ada hijau, maknanya light turbulent. Ada kuning, moderate turbulent. Ada merah, severe turbulent. Ada magenta, jangan masuk langsung lah. Lebih kurang begitu. Jadi, katakan dalam perjalanan kita tu, ada cuaca yang warna kuning, warna merah di situ, di mana kita kena elak. Okay. Bila nak kena elak tu, autopilot tak boleh. Dia lurus benda je, terus je. Walaupun sistem dia duk tunjuk ada weather, dia terus je. Jadi kita pilot yang kena buat keputusan nak pergi ke kanan ke nak pergi ke kiri. Kalau cuaca ada banyak keliling, kita pilih mana yang paling kurang cuacanya. Jadi itu kena manual, kena ada human input juga. Jadi di situ ada kerja pilot juga. Okay. Kita selalu melihat cuaca dan kita kalau ada yang di atas kita kata apa highway tadi tu, maka kita kena mengelaknya. Itu salah satu kerja pilot yang autopilot tak boleh buat. Kita yang kena buat. Apa lagi kerja pilot? Okey, dalam penerbangan, pilot ni dia kena siap sedia seandainya berlaku kecemasan, mana dia nak pergi.
Okey, dan salah satu undang-undang udara ni, bila kita terbang, kita ni penerbangan tu mesti selalu dalam masa 1 jam within a 1 hour range of an alternate airport. Okey. Kalau lebih dari 1 jam boleh, tapi ada additional procedure. Okey, dipanggil EDTO, Extended Diversion Time Operation. Okey. Jadi secara biasanya bila kita fly Kuala Lumpur pergi Jeddah, sepanjang perjalanan tu kita mesti ada lapangan terbang dalam masa sejam. Dalam masa sejam, 1 hour flight time kita panggil. Maknanya pada kerajuan purata kapal terbang tu, dalam masa sejam dia boleh mendarat di situ. Okey. Kalau lebih dari sejam boleh. Okey, sehingga ke maksimum 2 jam. Sehingga ke maksimum 2 jam boleh, dan ianya ada additional procedure. Ada sikit kerja ekstra yang kena buat, yang kita namakan EDTO operation, ya, Extended Diversion Time Operation, ya. Okey, sebagai contoh, mari kita buat penerbangan Kuala Lumpur ke Jeddah. Kita berlepas daripada Kuala Lumpur, kita ke arah Pulau Pinang, kemudiannya Langkawi, kemudiannya Phuket. Tapi lepas Phuket tu dah Bay of Bengal, Teluk Bengal. Lautnya kan tak ada airport dah. Jadi daripada Phuket, dan paling jauh di sebelah sana ialah Madras, atau sekarang dipanggil sebagai Chennai. Dan jaraknya antara satu sama lain sudah lebih daripada sejam-sejam. Maka kita kena apply Extended Diversion Time Operation. Okey, ada prosedurnya tu. Jadi kita siap sedia Phuket sebagai satu lapangan terbang. Kita cek cuacanya macam mana. Demikian juga bagi Madras ataupun Chennai, kita cek cuacanya macam mana. Supaya seandainya kena pergi situ, kita dah tahu cuaca bagus, boleh pergi. Dan lapangan terbang ni bukan boleh suka-suka pilih tau. Dia kena pilih mana yang kita panggil sesuai. Sebagai contoh, dekat Phuket, ya, kalau kita ke arah Bay of Bengal tu, ada satu lagi airport, lapangan terbang di Bandar Aceh. Bandar Aceh. Ada airport kat situ. Tapi airport tu kecil. Tak sesuai untuk kapal terbang besar seperti Airbus 330, 350 ataupun 380, ya. 380 tak terbang lagi dah. Jadi kena tahu juga saiz airport tu boleh muat ke terbang ke tak. Dia umpama kita nak park kereta lah. Kalau kita bawa Myvi, insya-Allah semua parking lot boleh masuk. Betul tak? Okey, tapi kalau kita bawa Kia Grand Carnival MPV yang besar panjang tu, kalau bawa yang lebar tu apa? Toyota Alphard. Kan, lebar tu kan. So bukan semua parking lot boleh masuk. Demikianlah juga kapal terbang. Kalau kapal terbang ATR 72 tu ke, yang itu kebanyakan airport boleh masuk. Tapi kalau dah besar sikit, Boeing 737, kebanyakan airport boleh juga. Tapi kalau dah lagi besar macam Airbus 330, Airbus 350, bukan semua airport boleh masuk. Sebab kena tengok panjang mana landasannya tu, dan juga ada satu faktor lain, kekuatan landasan tu sendiri, dia punya strength tu. Dia boleh tahan tak? Dia boleh tahan tak bila kapal terbang besar mendarat di situ. Jadi ringkasnya, bukan semua airport boleh mendarat. Jadi kita sebagai juruterbang, bila dalam penerbangan itu, kita kena, apa kita kata, siap sediakan. Kalau berlaku kecemasan apa, airport yang mana, airport yang mana, airport yang mana. Kita dah tahu panjangnya macam mana, kita dah tahu cuacanya macam mana. Kita standby je. Tak adalah pergi tu. Seandainya berlaku kecemasan, okey, kita boleh pergi ke sana. Okey. Jadi sekarang ini Phuket, Bay of Bengal, lepas tu Chennai. Okey, nama lama dia Madras. Kemudian kita terbang melintasi benua India. Tengah-tengah tu ada Bangalore, kemudiannya Mumbai, nama lamanya Bombay. Lepas tu melintasi lautan lagi. Yang paling dekat di sana ialah Muscat. Airport Muscat, ya. Jadi ini sudah lebih daripada 1 jam antara satu sama lain. Maka sekali lagi kita guna pakai EDTO. Okay, Extended Diversion Time Operation. Selepas tu Muscat ada, Dubai ada, Bahrain ada, Riyadh ada, dan kemudiannya mendarat di Jeddah. Jadi dalam penerbangan ni kita pakai autopilot. Okay, kita pakai masa take off tak pakai autopilot. Paling awal boleh pakai autopilot ialah 100 kaki daripada tanah, 100 feet above ground level. Okey.
Dan bila sedang cruise tu memang kita pakai autopilot. Tapi dalam masa tu kita apa? Kita duk monitor weather kan, ada radar kalau kena elak ke tidak ke. Kemudiannya kalau ada arahan daripada pihak kawalan lalu lintas udara, air traffic controller, tukar ketinggian ke apa ke, yang tu kita kena input sendiri. Kemudiannya kita juga mengawasi ataupun kita kata alert cakna, cakna kepada airport-airport yang ada di sekeliling itu seandainya berlaku kecemasan, kita tahu mana nak pergi. Jadi pilot ni dia ni bukan bila kita kata berlaku kecemasan baru mana nak pergi ya? Mana nak pergi ya? Alamak. Dia tak boleh macam tu. Okey, sebab kapal terbang ni dia gerak laju. Kalau kita bawa kereta ada sesuatu kecemasan, parking tepi kejap. Buka Waze ke, Google Map ke, cari bengkel ke, cari apa ke kan. Boleh berhenti tepi kejap. Tapi kalau kapal terbang ni tak boleh, dia bergerak juga tu. So kita kena apa yang disebut ialah you must be ahead of the aircraft. Okay. Kita ni walaupun kapal terbang tu gerak laju 800 ke 900 km sejam, kita mesti berada di hadapan kapal terbang. Maknanya kita punya planning, kita punya alertness apa, we are ahead of the aeroplane, not behind. Okay. Jadi itu tu yang sebab pilot ni kadang-kadang kita apa nak kata sekarang ni tak boleh lah dah, sebab sejak 9/11 tak boleh masuk kokpit untuk melawat. Sebelum 9/11 tu, boleh kalau ada orang nak melawat kokpit. Jadi saya teringat dulu-dulu bila ada orang melawat, kita pun sembang-sembang. Lepas tu dia pun, how come you guys, you have nothing to do? Padahal ada, kita dah prepare siap-siap, is in the back, at the back of our mind, kita sebut macam tu kan. Dah tahu dah. Tapi sebab orang mari, kita layanlah tetamu mari kan. Ini dulu-dulu lagi bila boleh masuk kokpit, sekarang tak boleh masuk dah. So kita pun layan, dia pula naik hairan. Tak ada kerja ke? Lepas tu sebab pilot duduk kan, dia masuk, kita pun pusing belakang tengok dia. Why you are not looking in front, you looking at me? Pula dah kan aku tengok depan je, kau kata aku sombong pula kan. Ya. Jadi ini antara kerja-kerja yang kita pilot buat apabila dalam kita kata cruise yang tengah terbang di paras ketinggian itu. Jadi autopilot ni sangat dihargai, memang bantu kerja. Dan bila ada autopilot tu bukanlah kita ni tak ada kerja, kita ada kerja lain yang macam saya cerita tadi tu. Ya. Okey, autopilot ni walaupun kita bagus, berterima kasih apa, dia ada risiko-risikonya juga. Risikonya kaitan dengan human machine interface. Interaksi antara manusia dengan komputer ni. Macam mana tu ya? Ada beberapa risiko, macam satu contoh ialah overconfident ataupun over reliance. Okey, bila dah sekian lama tu macam kita terlalu bergantung pada autopilot tu, sampai-sampai kalau autopilot tu tak boleh nak berfungsi, tak tahu nak bawa terbang macam mana. Bukanlah tak tahu nak bawa terbang macam mana, dia kurang cekap bawa terbang tu. Okey, kalau autopilot tak ada, dia jadi kurang cekap nak bawa. Ada juga yang overconfident. Overconfident sampai dia apa nak kata, dia takes things for granted lah. Macam yang saya cerita tadi, dalam flight tu bukannya dia monitor, dia ambil tahu airport yang dekat, cuaca ke apa ke, tapi dia mula termenung memikirkan masalah rakyat, masalah umat, masalah masyarakat lah kononnya ya. Okay. Dan autopilot ni pernah juga berlaku kemalangan, aksiden disebabkan autopilot. Atau bukan, salah ayat tu. Disebabkan masalah interaksi antara pilot dengan autopilot ya. Saya teringat satu contoh pada tahun 2013. Ada satu kapal terbang Boeing 777-200 yang hendak membuat pendaratan di San Francisco, lapangan terbang San Francisco di Amerika Syarikat. Nama airline tak payah sebut, tak apa, kita ambil iktibar saja. Jadi ketika hendak mendarat ya, ada silap input ke apa ke dalam autopilotnya tu, pilot tu yang salah tekan ke apa ke, menyebabkan kapal terbang tu dia nak mendarat. Dia nak mendarat tapi halfway tu tiba-tiba dia naik balik. Tiba-tiba dia naik balik. So pilot tu pun tak tahu nak buat apa, pilot tu disengage autopilot. Kalau Boeing dia ada, ini bukan steering, ini nama dia control column. Kenapa sebut control column saya tak tahu. Tapi dia macam ni lah. Kalau Boeing dia pakai side stick. Side stick tu macam computer game tu.
Kalau Airbus, kalau Boeing control column, kalau Airbus yang lama-lama dulu memang pakai control column juga. Tapi sejak Airbus 330 dan seterusnya sudah pakai side stick macam yang computer game tu. So pilot tu bila tengok kapal terbang tu nak mendarat, tapi tiba-tiba dia yang salah input, dalam komputer, kapal terbang tu mula naik. Bila mula naik dia disengage, ada satu butang kat situ warna merah. Dia tekan 2 kali, disengage. Okey, jadi sekarang dia fly manual. Kemudian bila kapal terbang tu naik, kita ada satu lagi automation yang kita panggil auto throttle ataupun auto thrust. Mana yang kat tengah tu, yang dia boleh gerak naik turun tu. Kalau kapal terbang Boeing, dia sama macam pedal minyak untuk kereta. Kan, kita tekan, kita jalan, kita lepas, kita slow. So, untuk kapal terbang pun sama, yang tengah-tengah tu. Kalau engine tu 2, dia ada 2 lever. Kalau engine tu 3, dia ada 3. Kalau engine 4, dia ada 4. Setiap lever tu mewakili satu engine tu. Okey. So, yang itu tu pun mula naik. Sebab bila kapal terbang nak naik, dia perlukan extra thrust. Thrust sebut apa? Tujahan. Okey, extra thrust. So, automation tu pun tolak thrust tu naik. Okay. Jadi, dia tak mau. Sebab dia nak mendarat ni. So, dia pun disengage autopilot dan dia tolak ke bawah. Dan thrust tu pun dia tak mau. Dia terus tarik ke bawah. Maknanya kita kalau bawa kereta, kita lepas pedal minyak. So, dia terus tarik ke bawah. Bila dah tarik ke bawah sampai minimum ke bawah, automation, komputer untuk auto thrust pun fikir, engkau tak mau aku, tak apa. Okey, tak mau, tak apa. Jadi dia masuk kepada satu mode yang kita panggil hold. Bahasa mudah kita panggil standby lah. So, dia bawa kapal terbang tu manual. Lepas tu dia cuba untuk mendarat balik di San Francisco. Lepas tu, bila dah sampai ke, kita panggil profile ya, untuk mendarat, dia lupa yang minyak tu tak ada. Bukan minyak, thrust tu tak ada. Sebab tadi tu dah, kita kata minimum, dah idle, dan automation tu pun dah dalam bab standby. So, bila dia tu, kelajuan kapal terbang ni makin turun. Dia terlepas pandang yang tu. Bukan dia, 3 orang dalam kokpit. Ada 3 orang dalam kokpit time tu. 3-3 tak perasan. Ini yang kita kata macam dah biasa dengan automation, sampai bila ada hari automation tu tak berfungsi dengan sebaik-baiknya, tak perasan pula. Jadi speed tu makin turun dan minyak tak naik. Okey, thrust tak naik sebab dia memang on hold. Sampailah dekat-dekat 100 kaki, 50 kaki baru mereka perasan. Bila time tu dah terlambat dah, nak tolak tak boleh. Sebab enjin kapal terbang ni dia bukan macam enjin kereta. Enjin kereta tekan minyak terus boleh jalan kan? Enjin kapal terbang ni kita tolak, dia kipas angin tu kan dia nak pusing. It take some time. So, memang tak sempat buat apa, mereka pun mendarat yang hampir-hampir semi crash kan jugalah. Ya. Jadi bila disemak, bila dibuat siasatan rasmi apa semua tu, antara ada beberapa sebab, antaranya yang mula-mula tu bila mula naik tu kan, maknanya wrong input of the automation. The pilot and autopilot punya interaction di situ tu ada masalah. Kemudian tu dah okey balik bila dia fly manual, tapi dia terlupa tentang thrust tu yang telah pun berada di paras yang minimum, kita panggil idle. Sebab kenapa boleh terlupa? Sebab biasanya dia ada dan biasanya dia berfungsi dengan biasa. Hari ni dia tak berfungsi dan orang pun tak perasan sebab biasanya dia ada. Hari ni pula tak ada. Kan? 3 orang dalam kokpit, 3 tak perasan. Okey. Dan ini yang menyebabkannya. Jadi dalam laporan tu antara yang menarik yang saya baca, okey, antaranya yang dikata automation is supposed to help and make flying better, but sometimes it is also an additional threat. Risiko yang bertambah kerana with this new automation dengan kadang-kadang canggih sangat, pilot pun jadi keliru nak pakai macam mana. Okay? Pilot pun jadi keliru nak pakai macam mana. Okay? Dan itu kita kata menyebabkan berlakunya kemalangan di mana kapal terbang itu
crash land dekat runway di San Francisco, ya, di San Francisco International Airport. Alang-alang duk cerita tu saya nak share. Alhamdulillah, dalam ramai-ramai penumpang tu 200 cedera, ada yang ringan, ada yang sederhana, ada yang berat, dan hanya 3 yang meninggal dunia. Hanya 3 yang meninggal dunia. 2 daripada mereka yang meninggal dunia tu orang muda, teenager, dan didapati mereka ni terbang. Bukan apa, tak pakai tali pinggang. Tali pinggang keselamatan tu mereka tidak pakai. Sebab bila dia check seat mereka duduk, tengok tali pinggang tu insya-Allah, bukan insya-Allah, dia punya design tu memang tak boleh putus. Sampai-sampai ada insiden, ada accident di mana berlaku kemalangan, kalau dia punya G-force tu kuat sangat, manusia yang terpatah 2 di bahagian pinggang tu. Tali pinggang tu dia tak akan patah. Okey, yang ini ni dia tak pakai tali pinggang. Dan dia pun terbang bila tu dan dia meninggal dunia. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak kisahlah masa take off, masa landing, masa dalam flight, kalau ada arahan suruh pakai tali pinggang keselamatan, pakai, ya. Jangan tak payah gitu. Ataupun saja suka stewardess mari, saja suka steward mari. Sebab stewardess mari dia nak tengok kan. Dia akan bagi arahan. She's talking to me. Gitu. Setengah orang psikologi dia memang macam tu. Okey, tak payah tunggu macam tu, ya. Terus pakai demi keselamatan anda. So 2 orang tu terbang. Maknanya dah crash apa segitu, mereka terkeluar dari kerusi dan ini 2 yang meninggal dunia. Yang ketiga tu meninggal dunia sedih sikit. Dia duduk selamat. Kata bang sudah crash land, dia selamat keluar. Tapi dia panik apa, dia lari. Pada waktu yang sama, bila sudah crash land, Airport Fire and Rescue Service, AFRS, Airport Fire and Rescue Service, mereka pun berlumba-lumba juga. Daripada stesen mereka memang di airport, mereka pun berlumba-lumba untuk pergi ke kapal terbang, untuk selamatkan, untuk spray air ke snow ke apa ke. Dan salah satu daripada bomba tu, dalam rangka mereka nak cepat-cepat situ, ini passenger tadi yang sihat tu, tapi dia berjaya keluar, tapi dia panik, dia lari je. Langgar bomba tu, bomba langgar dia langgar bomba, dan dia meninggal dunia sebab langgar bomba ataupun dilanggar bomba. So yang itu bila baca memang alamak sedihnya. Ya, sebab dia dah selamat daripada kemalangan kapal terbang itu. Dia telah berjaya menyelamatkan diri keluar dari kapal terbang. Tapi dia lari, dan mungkin dalam suasana hiruk pikuk, emergency apa semua tu, bomba tu pun tak nampak. Dia langgar bomba head on, boom. Dan dia mati kerana langgar bomba. Begitu sedih, ya. Ini kisah benar ni tau, bukan cerita fiction ni. Okey, kisah benar, boleh baca official report dia, ya. Tapi back to the original story. Kerana autopilot ni juga boleh berlaku kemalangan. Kerana autopilot boleh berlaku kemalangan kerana apa? Kerana salah input. Salah input ataupun kita kata berlaku kekeliruan. Juga kita sebut apa? Overconfidence, over reliant. Dah terlalu biasa dengan autopilot tu. Sekali dia tak berfungsi dengan cara yang sepatutnya, lambat kita nak tangkap. Dia kalau contoh paling mudah lah kan. Contoh paling mudah, kalau kita biasa buat matematik biasa-biasa ni, macam kalau kedai kan, cashier tu dia nak kira, dia asyik pakai kalkulator saja. Sekali kena buat kiraan manual, dia tak boleh buat. Dah biasa dengan kalkulator saja. Sampai hari kita beli 2 barang, satu barang RM12, satu barang RM8. Dia tak boleh campur yang tadi 20. Itu pun dia nak campur 12 campur 8 ialah 20. Lepas tu kita bagi RM50. Dia tak boleh kira juga. Dia 50 tolak 20 ialah 30. Dia bagi RM30. Sebab dah terlalu biasa dengan automation, yang ini kalkulator, sampai matematik yang sangat basic pun tak boleh nak buat. Jadi ini risiko autopilot kepada pilot. Sebab sudah biasa dengan autopilot itu, bila hari kena fly manual, kena fly sendiri, jadi macam dah berkarat sikit dah. Macam yang orang buat kalkulator tadi lah. 12 campur 8 pun tak boleh. 20 kan? Betul kan? Okey. Jadi ini risikonya. Jadi autopilot ni dia ada,
kita panggil ada risikonya. Ya, jadi dah risiko ini yang kita juruterbang kena cakna, kena alert dan kena ambil tahu, dan kita kena sentiasa ulang kaji prosedur-prosedur penerbangan itu bila ada autopilot dan bila tidak ada autopilot. Okey. Alright, itu cerita tentang autopilot. Ringkasnya, ringkas tu dia dah keluar dah. Asiana. Tak nak cerita Asiana tadi. Tapi Asiana Boeing 777-200 ya. Okey, di San Francisco. Betul. Jadi ringkasnya, autopilot is not, kita kata bagus, alhamdulillah, we as pilot, we appreciate it, but it is not all sweet stories lah. Ada cabaran-cabarannya juga yang kita sebagai pilot kena tahu ya, kena ambil tahu. Okey, mari kita tengok soalan. Ini automation juga ni. Soalan pun keluar lambat. Okey, apa jadi dengan MH370? Yang itu saya pun tak tahu nak jawab. Nak teka pun tak tahu. Sebab memang satu misteri yang sangat besar. Okey, MH370 tu melibatkan Boeing 777-200. Kapal terbang tu besar tau. Kalau boleh lebih kurang 3-4. Lebih kurang 3 bas ekspres. Besar tu. Yang besar macam itu pun boleh hilang. Kan? Kemudiannya dengan sekarang ini, dengan sistem satelit yang ada apa semua tu, jadi macam mana boleh tak jumpa pun memang misteri besar. Yang kami juruterbang pun memang misteri besar. Jadi saya nak cerita memang tak boleh. Memang tak tahu sebab memang tak tahu apa yang berlaku. Ya, okey? Kalau domestic flight ada autopilot defect, autopilot intermittently disengaged during flight, unable to fall on ground, dan okey, ini yang tanya ni rasa pilot juga ni. Okey, kalau domestic flight ada autopilot defect, unable dan nak pergi kalau tidak. Okey, ringkasnya ceritanya kalau penerbangan tu pendek saja, Kuala Lumpur ke Penang lah katakan. Kuala Lumpur ke Johor Bahru lah. Okay, dekat saja. Kuala Lumpur ke Kuantan. Autopilot fault, rosak. Nak fly ke tidak? Nak fly ke ataupun tidak? Kan? Kalau saya tak fly. Sebab bila kita on ground, kita rasa macam semuanya okey. Okay. So, tapi bila fly, boleh fly manual. Tapi katakan tengah flight tu ada pula masalah lain ke apa ke. Yang sekarang ni kita panggil workload. Workload sudah menjadi tinggi. Disebabkan sekarang nak kena fly dan juga kita nak kena uruskan ada emergency. Emergency ni tak semestinya yang berkenaan dengan teknikal. Kadang-kadang ada penumpang yang sakit ke, kita pun nak liaise dengan anak kapal, dengan doktor yang merawat itu, nak kena patah balik ke, boleh sambung ke apa ke. Jadi kita tak dapat jangkakan sama ada dalam flight tu workload tu memang minimum saja dan boleh fly manual, ataupun workload sebut bahasa Malaysia apa? Tahap kerja. Tahap kerja yang kena buat tu tiba-tiba akan jadi banyak, di mana ianya akan menjejaskan keselamatan disebabkan autopilot tak ada dan kita pula nak kena fokus yang lain-lain. Okey. Jadi kalau saya autopilot tak ada, saya tidak mahu. Sebab saya kata autopilot ni memang banyak membantu kita, di mana dalam penerbangan itu ada autopilot dan kita dapat fokus kepada tugas-tugas yang lain. Okey, soalannya tak nak keluar. Helikopter landing kat Padang beli nasi ganja macam mana? Salahkah landing? Okey, sebab ini berita baru-baru ni, semalam ke hari sebelum ada helikopter warna merah landing di Ipoh dekat Padang tu untuk pergi membeli membeli nasi kandar ya, nasi ganja. So kenapa pula salah? Salahnya sebab mana-mana penerbangan pun kita kena file a flight plan. Maknanya kita kena bagi tahu control tower
kita ni nak fly daripada Kuala Lumpur pergi katakanlah Kuala Lumpur pergi Taiping. Kuala Lumpur pergi Taiping, nak tengok ladang di Taiping tu, dan berlepas waktu ini di Taiping 30 minit, kemudian berlepas balik. Jadi kita kena file a flight plan. Berapa ketinggian, berapa kelajuan, berapa pilot, apa jenis kapal terbang, apa semua tu. Ya? Tak boleh suka-suka terbang tau. Kan kita ingat ruang udara ni suka hati aku dah terbang, tak boleh. Jadi kita kena macam lebih kurang kena isi surat kebenaran lah. Ya, file a flight plan. Jadi kalau dia file a flight plan daripada Kuala Lumpur ke Taiping saja, dia tak boleh pandai-pandai dia pergi landing di Ipoh. Tak boleh begitu. Jadi kalau dia nak pergi Ipoh pun dia kena bagi tahu kawalan lalu lintas udara, air traffic controller. Dalam kes ini mungkin yang di lapangan terbang Ipoh lah katakan, yang dia hendak melakukan pendaratan, minta izin melakukan pendaratan. Dia nak tukar daripada direct Taiping ke Kuala Lumpur, tapi Taiping Ipoh, Ipoh Kuala Lumpur, dan Ipoh tu di mana. Dia kena bagi tahu. Kenapa nak kena bagi tahu? Okey, sebabnya kalau ada kapal terbang lain yang file a flight plan yang dia katakanlah helikopter polis. Katakanlah helikopter polis, dia nak terbang pun dia kena bagi tahu pihak kawalan lalu udara yang dia hendak monitor keadaan trafik di bandaraya Ipoh pada ketinggian 1000 kaki pada waktu yang sama. Dia kena bagi tahu. Okey. Katakanlah hari itu memang ada helikopter polis yang sedang membuat pengawasan udara bagi bandaraya Ipoh. Kena pula yang seorang ni tiba-tiba tak bagi tahu, tiba-tiba dia turun nak pergi landing. Kan boleh berlaku kemalangan, kan boleh berlaku perlanggaran. Itu yang hendak dielakkan. Okey. Yang macam tak silap saya bulan lepas ke apa, ada helikopter private 2 yang bertembung yang itu tu kan. Yang itu tu yang hendak dielakkan. Sebab bila terbang rendah, radar tak dapat nak baca. Sebab ianya rendah. Radar ni dia, walaupun ada radar, tapi dia line of sight. Bumi ni pula bulat. Jadi ada bahagian yang dia tak nampak. Okey. Sebab tu dia kena bagi tahu. Jadi itu yang salah bila helikopter tu pandai-pandai dia mendarat untuk beli nasi ganja. Okey. Ini contoh high-tech lah ni. Soalan tak keluar. Nampak ada soalan kat sini tapi tak nak keluar. Okay, Kapten, tolong cerita pasal flow aircraft dari pushback, taxi, take off, in-flight, landing. Banyak cerita tu. Daripada permulaan penerbangan sehingga akhirnya. Yang ni nampaknya tak dapat cerita lah. Panjang pula. Kena buat satu sesi khas agaknya kot. Ya, sekadar soal jawab ya. Yang bertanya ni, sahabat saya ni, tapi macam panjang sangat nak bertanya. Minta maaf. Tak dapat nak tanya ya. Maaf, tak dapat nak jawab. Kapten, mana yang lebih rumit? Sistem jet fighter ke atau kapal terbang yang Kapten bawa? Kalau Kapten apply jadi pilot jet fighter, boleh ke? Saya tak pernah bawa fighter jet. Jadi nak kata rumit ataupun tidak, saya tidak tahu. Okey, saya tidak tahu. Tapi ada beza ya. Ada beza di mana kapal terbang penumpang, dia punya design tu memang untuk straight. Dia nak turn. Kapal terbang penumpang ni, dia nak turn, katakan pada kelajuan biasanya tu, kalau dia nak turn tu, dia ambil 3-4 batu nautika tau. Lebih kurang 5 hingga 8 km. Dia punya momentum tu sangat besar. Dia nak turn tu, so pilot kalau nak turn, dia kena activate turn tu awal. Kapal terbang tu sangat besar. Fighter jet, okey. Jadi kalau saya apply jadi jet fighter, boleh ke tidak? Tidak semestinya. Sebab pilot untuk fighter jet, dia kena lagi laju. Maknanya bukan lagi laju. Pilot tu dia punya responses tu lagi cepat. Okey. Jadi saya ni dah biasa dengan buat kerja slow. Saya sebab kata bang tu memang slow saja. Okey. Jadi dalam TUDM sendiri pun, dalam Air Force kita sendiri pun,
Bila mereka ada program cadet pilot apa begitu pun, mereka pun ada training apa semua tu, yang masa basic tu, mana yang nampak cemerlang, mana yang nampak kita panggil he is sharp, fast apa, yang itu akan jadi fighter pilotnya. Yang sederhana tu dia bawa yang military juga, tapi kita panggil transport, Airbus A400 ke, helikopter ke, apa ke. Jadi dia ada beza dekat situ tu ya. Kalau saya rasa tak boleh kot. Saya tak adalah laju macam tu. Lagipun saya dah biasa, dah berapa puluh tahun duk bawa macam ni kan. So kalau bawa itu tak semestinya ya. Rasa-rasanya tidak boleh ya. Kapten, pilot kapal terbang boleh tak jadi pilot helikopter ataupun pesawat tempur? Okey, helikopter cara memandunya lain. Okey, cara memandunya lain, di mana kalau nak naik turun, dia ada satu lever di sebelah kiri tu macam handbrake kereta. Ditarik itu naik, turun begitu. Kemudian di sini ada tengah-tengahnya itu untuk nak terbangnya tu. Jadi dia dua. Ini yang basic. Kalau yang helikopter yang ada canggih-canggih tu mungkin lain juga. Jadi tak semestinya ya. Sebab kapal terbang ni, ataupun dalam bidang aviation ni, kalau kita lesen kita macam dalam kereta, okay? Kereta kita ada satu lesen. Dengan satu lesen tu macam-macam kereta kita boleh bawa. Toyota Camry ke, Honda Accord ke, Volkswagen Passat ke, Golf GTI ke, BMW ke, apa semua boleh bawa. Tapi nak bawa lori panjang tak boleh. Lori 18 wheeler, 16 wheeler tak boleh. Kan? Jadi ataupun nak bawa motor dengan lesen tu tak boleh. Jadi lain kan. Demikian juga kapal terbang, walaupun kita rasa kapal terbang, tapi kapal terbang tu kalau kapal terbang saja. Dan bahkan kapal terbang itu pun jenis tu saja. Maknanya kalau A330, 330 sajalah. Tak boleh bawa Boeing 777. Tak boleh bawa Boeing 737. Kalau nak bawa, kena pergi kita sebut conversion training. Ya. Jadi tak boleh tukar-tukar. Jadi nak bawa helikopter, boleh tak jadi pilot helikopter? Boleh kalau saya pergi training. Saya kalau pergi training. Kalau terus-terus lompat, tak bawa lah ke? Okay? Kalau saya bawa, jangan ikut lah. Okay? Atau pesawat tempur, jet fighter. Itu saya jawab tadi. Cara ianya berbeza ya. Ianya berbeza. Minta tolong ceritakan pengalaman menghadapi saat kecemasan semasa fly yang tak boleh dilupakan. Okey, setakat ini alhamdulillah tidak ada saat kecemasan yang tidak dapat dilupakan ya. Jadi alhamdulillah penerbangan saya semuanya baik-baik. Selamat saja. Sedikit-sedikit adalah. Sedikit-sedikit ada, tapi ianya tak adalah sampai trauma, sampai teringat sama sekarang ya. Sebab kapal terbang ini dia ada banyak sistem redundancy. Okey, banyak sistem redundancy. Kalau satu rosak, ada 2-3 lagi komponen yang sama. Macam katakan hydraulic. Hydraulic system ada 3 untuk Airbus 330 ni. Kalau satu bocor, ada 2 lagi. Satu lagi bocor, ada 1 lagi. Masih boleh fungsi. Kalau 3 tu bocor, memang something wrong with you lah. It's not supposed to happen ya. Paling-paling boleh berlaku pun 1 je yang bocor. Nak kata 2 hydraulic leak, hydraulic low pressure, the possibility is very very low. But in case it happens, you still can fly with single hydraulic. But if that hydraulic also leak, low pressure problem, it's not supposed to happen. Okay? Must be something wrong with you, orang kata. Nak tanya pendapat tentang single pilot cockpit. Kapten rasa akan materialize atau tidak? Apakah kemungkinan pesawat kita ni hanya ada seorang pilot? Saya rasa kemungkinan besar tidak menjadi. Sebab kenapa kena ada 2 orang? Bukan sebab kerja banyak, tapi kita saling cross-check each other. Kita saling menyemak antara satu sama lain. Okey? Dan kemudiannya, kalau seorang tu nak keluar pergi toilet, kan? Kalau ada satu je dalam kokpit tu, dia nak pergi toilet, siapa nak buat terbang tu? Kan? Okey? Kalau kokpit kalau toilet dalam kokpit pun, katakanlah dia salah makan, tiba-tiba nak kena pergi toilet lama sikit kan?
Jadi dia kena ada dua ya, kena ada dua tapi yang pentingnya dua tu ialah kerana untuk cross check, untuk kita saling menyemak antara satu sama lain. Kalau seorang saja, risiko seorang itu membuat silap, sebab as a human, sebagai manusia kita memang akan buat silap. Tapi bila dah silap tu tak ada orang nak betulkan pula. So sebab itulah kena ada dua orang. Semasa dalam flight ada bagi tausiah kepada anak-anak kapal. Setakat ini tidak, tapi sembang-sembang dengan co-pilot saya dalam agama, yang itu ada. Nak bagi tazkirah yang itu tu tak adalah sampai ke situ. Okey. Nanti saya tengok lagi soalan lain. Selalu saya pakai dua phone. Yang ini untuk rakam saja. Yang ini saya boleh baca phone tapi baca soalan, tapi kali ni dia tak keluar pula. Inilah autopilot, automation. Automation doesn't work. Doesn't work all the time. Apa yang membuat Tuan Kapten berminat jadi pilot? Yang ini tak tahu nak jawab. Memang minat saya dari kecil. Kalau zaman sekolah dulu kan, cikgu suka tanya cita-cita apa? Cita-cita saya jawab pilot. Bukan fighter pilot. Okey, tapi pilot kapten penumpang. Saya teringat kalau dulu-dulu zaman kecil-kecil di rumah parent saya, katil saya dekat tingkap. So saya duduk situ, kononnya tengok tingkap tu, kononnya saya tengah bawa kapal terbang. So kalau ada hari hujan ke apa, kononnya sedang bawa kapal terbang dapat semasa hari hujan. Ya. Jadi minat memang dari kecil lagi. Apa perbezaan Airbus dan Boeing? Mana lagi jadi pilihan kapten? Okey. Dua-dua kapal terbang, Boeing dari US, Airbus dari Europe, berpangkalan di Perancis, di Toulouse, Perancis. Boeing di Seattle. Dua-dua pun bagus, dua-dua pun saya suka. Mana jadi pilihan? Pilihan kalau saya suka Airbus. Kenapa saya suka Airbus? Sebab dia tak ada control column. Dia pakai side stick. Sebab bila kita buat penerbangan, katakan tadi apa contoh, Kuala Lumpur Jeddah kan 9 jam. Dalam semasa 9 jam tu ada benda ni tengah-tengah saya yang kita panggil control column tu. Okey, padahal yang itu kita hanya pegang ketika take off dan juga landing. Selepas itu bila tengah cruise kita hanya input di autopilot saja. Kita input autopilot kan, macam saya cerita tadi, tak ada nak pegang yang itu dah. So ada benda ni menyemak kat tengah-tengah saya. Jadi saya tak suka yang itu. Tapi kalau Airbus, dia ada side stick tepi. Jadi di sini saya nak baca buku ke, kan, saya nak buat apa-apa ke, boleh. Sebab tu saya suka Boeing, ya. Boeing Seattle, Airbus Toulouse. Ya, betul. Okey, saya tengok soalan lagi. Kenapa plane kena elak petir jika termasuk dalam cumulonimbus? Kalau tiada pilihan divert, adakah plane akan selamat di udara? Okey, sebab utama kapal terbang mengelakkan awan besar, awan cumulonimbus, ialah kerana turbulent, kadar kegoncangan dalamnya sangat tinggi. Okey, awan ni kalau besar tu, the energy inside the cloud is very high, enormous. Okey, yang kalau kita pakai radar tadi, dia tunjuk warna merah. Sebab tu kita nak elak. Kalau tidak elak, masuk juga tu ada yang melambung. Apa nak kata, kalau orang yang baru makan apa, lepas tu garanti nak muntah ke apa ke. Sebab tu kita akan cuba mengelaknya. Okey, selalunya boleh mengelak, jarang-jarang tidak boleh elak. Tapi kalau betul-betul tak boleh elak, itu yang kadang-kadang kita dengar bila dalam flight, kita dengar pilot membuat pengumuman, cabin crew be seated due weather. Maknanya terpaksa masuklah tu.
Jadi anak-anak kapal akan duduk mana yang terdekat. Kalau ada galley apa, dia akan lock apa begitu. Okay, kalau kita dengar anak-anak kapal sila duduk, anak kapal duduk, aku penumpang boleh jalan dah. Tak, bukan begitu. Sebab penumpang awal-awal lagi pilot dah letak dah tanda pakai tali pinggang keselamatan. Okey, ini ada lagi yang jenis tak nak pakai ni kan. Okey, jadi ini anak kapal keduduk. Maknanya itu akan masuk moderate to severe turbulence ya. Jadi itu kalau tiada pilihan boleh masuk. Kalau tiada pilihan boleh masuk. Kalau tak silap, Airbus 380 pernah kena air turbulence di Teluk Benggala. Ya, betul, pernah kena juga. Kapten, bagaimana pilot punya gaji based on apa? Dia gaji ni dia terbahagi dua. Satu dia panggil basic pay dan satu lagi flying allowance. So basic pay tu dia fix. Flying allowance tu bila kita fly, kita dapat allowance. Jadi dia dua macam tu lah. Okay. Kapten, A30 best atau best tak? Best. Tapi saya tak pernah bawa. Saya bawa sekarang A330 dan A350. A330 tu dia teknologi belakang sikit daripada A380. A350 tu dia ke depan sikit teknologi dia daripada A380. Kapten, due to pandemic, schedule pilot on hold atau alternate? Macam saya di Malaysia Airlines, alhamdulillah masih ada kerja, lagi, alhamdulillah masih ada penerbangan. Okey, jangan risau, bukan bawa penumpang orang luar masuk dalam Malaysia. Kami bawa kapal terbang penumpang, tapi penumpangnya tak ada kargo. Yang kalian ada order Shopee, Lazada apa semua tu, kan? Tengok order from mainland China. Hui, sebulan sampai ni. Tengok-tengok 3-4 hari dah sampai. Tengok-tengok seminggu dah sampai. Ini tu naik kapal terbang lah tu. Okey, bukan begitu saja. Maknanya kita bawa kapal terbang penumpang tapi masih ada penumpang tak ada, tapi di bawah perutnya tu ada kargo. Kita panggil P2C. Dan ada juga Malaysia Airlines ada 3 kapal terbang yang memang kargo saja. Yang itu pun kadang-kadang kita bawa juga sebab kargo masih boleh bergerak secara international. Penumpang yang tak boleh sebenarnya. Katakan kalau 20 tahun lagi ada teknologi yang tak perlu pakai pilot. Mana tetap lebih selamat dan relevan? Pilot atau AI? Automation kan? Kalau lagi 20 tahun tu, kalau mereka telah buat kapal terbang yang dengan teknologi yang boleh itu, maknanya mereka pun telah pun memastikan ia selamat. Okey, jadi sebab mereka ni tak akan buat kapal terbang yang suka-suka saja kemudian tak selamat ke apa. Jadi kalau dalam masa 20 tahun, 30 tahun ada teknologi seperti itu, okey, dan terbukti selamat, maka insya-Allah kita boleh naik ya. Sebab kita kena ingat kapal terbang ni dia ada insurans tau. Insurans yang cover kapal terbang dan juga penumpang. Syarikat insurans itu sendiri tak akan cover kalau kapal terbang itu dia tidak selamat. Kemudiannya kapal terbang ni bila dah buat, sebelum boleh terbang, dia akan dapat kelulusan daripada pihak berwajib di negara itu. Kalau di Amerika Syarikat bagi Boeing ialah US Federal Aviation Authority, FAA. Kalau di Eropah untuk Europe, EASA, European Union Aerospace Safety Agency. Jadi mereka pun akan pastikan yang kapal terbang itu selamat baru boleh digunakan ya. Walaupun tanpa pilot sekalipun. Kenapa bawa kargo guna kapal penumpang? Okey, sebab kargo banyak. Okey, bagi Malaysia Airlines, kapal terbang kargo ada 3 saja. Tapi kargo yang nak bawa tu banyak. Jadi kita guna kapal terbang penumpang. Penumpangnya tak ada, tapi dekat bawah tu boleh masuk kargo. Kenapa kapal terbang nampak asap dari bawah? Asap itu apa, Kapten? Itu bukan asap. Itu sebenarnya water vapor.
So, bila kata terbang tu laju dengan enjinnya apa tu, so water, apa nak kata ya, berlakunya udara tu yang bertukar menjadi air yang kita nampak itu kan. Itu bukan asap tu. Itu tu air tu ya. Ada explanationnya yang saya pun tak ingat saat ini ya. Sebab bila saya bawa terbang saya tak nampaknya tu. Ini orang dari bawah yang nampak. Okey, apa kegunaan kiraan hour fly untuk pilot? Pramugari pun guna hour fly juga ke? Okey, bagi pilot kita kira berapa jam kita fly. Dalam bulan itu, dalam tahun itu, daripada awal lagi ke apa, kenapa ke? Okey, kalau dalam bulanan, sebab kita ni, apa nak kata, dalam sebulan tu ada kita panggil maximum duty time. Jadi nak tahu, sebab pilot ni tak boleh kerja lebih-lebih. Okey, tak boleh kerja lebih. Pilot ni dia manja. Dia tak boleh overtime ke apa ke. Jadi dia ada limit itu, limit bulanannya berapa, limit setahunnya berapa. Itu yang kena kiranya. Kalau jumlahnya tu, iaitu digunakan untuk kira, untuk apa nak kata, promotion. Daripada kalau mula-mula co-pilot yang kita panggil apa, ada 1 bar, nak naik kepada 2 bar. Kemudian nak naik kepada 3, kemudian nak naik kepada captain. Jadi ada, apa nak kata, ada certain hours yang dia kena clock baru boleh. Okay? Ada certain hoursnya tu. Jadi sebab itu kita mengira berapa jam yang kita terbang. Ini untuk pilot saja. Untuk pramugara, untuk pramugari tidak ada. Tu dia nama dia, contrails ya. Okay, boleh Google kenapa itu boleh jadi. Lagi banyak flight, hour, lagi banyak pengalaman lah ya guna untuk naik hilang pula dah. Sekejap ya. Teknologi tak canggih malam ni. Lagi banyak flight hour, lagi banyak pengalaman dia guna untuk naik pangkat. Ya, betul. Lagi banyak pengalaman itu subjektif. Sebab some people, they don't learn from their mistakes. Some people, they learn from their mistakes. Itu yang pertama. Yang keduanya, some people, they learn from other people's mistake. Some people, they never learn from other people's mistake. Maksudnya ya, seorang ni, pilot A, dia ada 1000 flight hours. Pilot B pun ada 1000 flight hours. Tapi pilot B ni lagi bijak daripada pilot A. Kenapa? Sebab after every flight, dia duduk rumah, dia fikir, tadi apa benda baru aku belajar? Tadi apa silap aku? Supaya next flight, I will improve myself. Pilot A ni dia pergi flight, pergi balik, itu saja. Jadi, walaupun dua-duanya ada 1000 jam, ada seorang tu lebih cemerlang daripada seorang lagi. Contoh lain, dua-dua pilot ada 1000 hours. Tapi pilot yang kedua ni, dia suka baca, kita panggil accident review, kepada apa yang berlaku kepada dalam sejarah penerbangan ini. Lalu dia belajar daripada kesilapan orang lain. Berbanding hari ini, dia malas baca. Dia bawa itu je. So, we don't have to experience mistake to learn. But we can also learn by the experience, by the mistake of others. Okay? Jadi, lagi banyak hours, lagi banyak pengalaman secara zahirnya. Tapi cemerlang atau tidak pilot tu tak semestinya ikut jumlah jam penerbangannya ya, bergantung pada orang itu, dia hendak mencemerlangkan dirinya ataupun dia membiar dirinya pada takuk yang sama. Lagi susah landing ke take off? Dua-dua pun susah, tapi landing lebih susah daripada take off. Kalau bawa kargo ada juga pramugari, tidak ada. Okey, tapi kalau yang guna kapal terbang penumpang itu ada seorang. Okey, ada seorang for adalah sebabnya, nak explain panjang pula ya. Adakah Kapten ada flight simulator sendiri di rumah? Jika ada, boleh kongsi sedikit setup. Oh, yang itu. Yang itu saya tidak ada lah.
Yang itu saya tidak ada. Saya ni, okey, yang itu tak ada. Kapten, instruktor atau examiner ke? Tidak, bukan juga. Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam. Okey ya, sudah pun 10.30, sudah pun sejam. So saya rasa sampai sini saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Moga-moga sesi ini ya, moga-moga sesi ini bermanfaat untuk kita sedikit sebanyak tahu tentang penerbangan, tentang kerja pilot, peranan pilot dan sebagainya ya. Minta maaf kalau ada soalan yang saya terlepas ke apakah. Hari ni sistem tak canggih. Okey, dia tak nak keluar pula soalan tu, macam melompat-lompat pula. Okey, kita jumpa dalam sesi yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.